5.23 buka tirai secara rasmi hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Langkawi kembali digegarkan dengan deruman enjin jet pejuang setelah pameran Dwi tahunan 523 secara rasminya dibuka. Acara pembukaan segmen pertunjukan udara disempurnakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Cuaca panas pada sebelah pagi melancarkan lagi pertunjukan aerobatik. Antara aset yang terlibat dalam pertunjukan formasi ini adalah 31 pesawat milik TUDM dan 5 pesawat tentera darat. 5 pasukan aerobatik luar negara turut menyertai acara pembukaan iaitu Jupiter Indonesia, August First China, Black Eagles Korea Selatan, Al-Fursan UAE dan Russian Knight Rusia. Pertunjukan bagi acara pembukaan ini berlangsung kira-kira setengah jam. Ia disambung semula pada pukul 12.30 hari selama 2 jam. Bagi segmen maritim, acara pembukaan bakal dilancarkan Perdana Menteri pada sebelah petang di Resort World. 5.23 disertai lebih 525 pempamer termasuk 140 syarikat daripada industri pertahanan, 101 syarikat sektor komersial dan 284 syarikat daripada kedua-dua sektor. Ia dijangka menarik kehadiran lebih 45,000 pelawat, perdagangan dan 250,000 pengunjung awam. In Royal Malaysian Air Force. We give you the A400M and Closely behind, we bring to you the longest serving aircraft. Selain terarah kepada pertunjukan udara dan maritim, 523 turut menampilkan pempamer daripada pelbagai syarikat tempatan dan asing untuk perkembangan lanjut bersama wartawan Fahmi Zaidi di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri. Fahmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seperti yang anda sedia maklum, sekarang saya berada di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC yang merupakan venue utama bersempena dengan Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2023. Dan bersempena dengan 523 ini, bersama saya sekarang ialah Ketua Pegawai Eksekutif Guardian Group iaitu Muhammad Nur Azmi Almas. Assalamualaikum Encik. Mungkin Encik boleh kongsikan kepada saya berkenaan dengan Guardian Group ini. Baik, terima kasih pihak RTM. Jadi Guardian Group adalah syarikat milikan penuh Bumi Putra berpangkalan di Subang. Itu kami punya HQ dan kami beroperasi di 5 lokasi di seluruh Malaysia. Dan grup kami merangkumi operasi udara iaitu MRO untuk helikopter kerajaan. Seterusnya kami juga ada division yang buat kapal, marine dan sebagainya. Kita dah deliver beberapa boat kepada pihak kerajaan. Selain daripada itu, kita juga dalam proses expansion secara regional. Kita ada projek yang baru, our new flagship project adalah Pahang Aerospace City yang bertempat di Gebeng. Jadi Encik sebagai Ketua Pengarah Eksekutif kan, bagaimana Encik melihat pelibatan Guardian Group ini dalam 523 pada kali ini? Baik, kami merupakan antara pempamer-pempamer utama bermula daripada tahun 2017, 2019 dan alhamdulillah 2023. Jadi untuk edisi ke-16 2023 kami merupakan pempamer terbesar di 5. Kami ambil 900 square meters di dalam dewan, juga 200 square meters di luar. Jadi agenda utama kami adalah untuk pertamanya menunjukkan keupayaan syarikat-syarikat Malaysia. Maksudnya sebagai contoh, dalam konteks kami Guardian Marine, antara syarikat di bawah Guardian Group berupaya mereka bentuk dan membangunkan boat FIC, Fast Intercepting Craft, yang kita telah deliver kepada pihak kerajaan. Selain daripada itu, keupayaan kami dalam konteks MRO untuk helikopter bagi pihak kerajaan sudah terbukti. Kami telah memberi perkhidmatan pada pihak kerajaan selama hampir 10 tahun dan insyaAllah kita harap kita dapat buat expansion akan datang lagi. Okey, baik Cik. Jadi seperti kita sudah maklum, selama 3 hari ini pameran akan dibuka kepada sektor perdagangan kan. Jadi apa yang pihak Guardian Group sasarkan?
Baik, kami mempunyai sasaran yang sangat spesifik untuk 5 tahun ini untuk perkhidmatan MRO Engineering Services di bawah Galaxy Aerospace. Kita sasarkan sekitar 100 ke 200 juta potensi perniagaan baru dengan pelbagai klien daripada seluruh dunia. Kita tahu kita ada 59 negara yang hadir untuk 5 tahun ini. Selain itu, untuk bahagian marine, Guarding Marine Industries, kita sasarkan juga kontrak ataupun potensi perniagaan sehingga 200 juta juga. Kita ada perbincangan awal dengan pihak Saudi, pihak Abu Dhabi dan beberapa negara dalam ASEAN yang berminat untuk mendapatkan produk kami, FIC 2000 Mark II. Baik Encik, terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, sedikit maklumat untuk anda, pameran di MIEC ini akan dibuka kepada sektor perdagangan bermula pada hari ini sehingga pada Khamis. Walau bagaimanapun, pada Jumaat dan Sabtu pameran akan mula dibuka kepada orang ramai. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda dari MIEC Langkawi bersempena dengan 5.23. Untuk perbincangan lanjut, kita bersama semula dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fahmi. Tindakan menarik balik rayuan berhubung isu kalimah Allah selari keputusan Majlis Raja-Raja Melayu juga kerjasama diperkasa di peringkat antarabangsa tangani kes penipuan dalam talian. Langsung dari Dewan Rakyat bersama Syazwani Samsu. Silakan. Ya Syah, isu penggunaan kalimah Allah. Perdana Menteri menegaskan ia tidak perlu dipolitikkan kerana tindakan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi adalah selari serta tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Memang dirujuk kepada Kebahadulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong memberi pandangan supaya keputusan, semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Ada mufti yang juga kata membolehkan. Ada ulama kata membolehkan. Tapi itu pandangan-pandangan peribadi. Pandangan yang diterima yang diterima oleh kerajaan hari ini dan sebelum ini pun, iaitu nama Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan syarat ketat dikenakan terhadap syarikat telekomunikasi yang terlibat duit di bawah pendekatan model duit rangkaian 5G yang bakal dilaksana. Tindakan bagi memastikan perkhidmatan 4G adalah menyeluruh dan berkualiti. Jelas Perdana Menteri, peralihan kepada model tersebut hanya bermula selepas pelaksanaan rangkaian digital nasional berhad mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Supaya menjamin keselamatan bukan saja dari sudut kemudahan kepada semua rakyat, konektivitinya. Keduanya soal cyber security melalui National Cyber Security Agency yang akan memantau bersama. Implikasi kepada kerajaan dikurangkan besar kerana penglibatan telco. Dan syarat yang kedua yang ketat ialah harga kepada pengguna mestilah di paras yang rendah seperti mana kita pastikan ditetapkan di bawah peraturan DNB. Keengganan syarikat mematuhi syarat tersebut boleh menyebabkan kontrak terbatal. Dalam pada itu, Dewan hari ini turut dimaklumkan lebih 30,000 aduan penipuan kewangan dalam talian diterima Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Kira-kira 11,000 daripadanya merupakan panggilan mangsa skem dengan jumlah kerugian RM104.8 juta. Mengambil kira peribahkan kes seumpamanya ke seluruh dunia. Perdana Menteri memaklumkan beberapa langkah kerjasama dengan negara lain giat dilaksana untuk mencari kaedah berkesan menanganinya. Ini terutama dalam aspek perancangan dan penilaian berkaitan pengukuhan operasi NSRC termasuk pemanjangan operasi
waktu operasi dipersetujui, tetapi saya ingin maklum bahawa bank negara telah pun memberi maklum kepada semua bank supaya operasi pemantauan ini 24 jam dan ada ke arah automation supaya pengadu boleh mengambil tindakan menghentikan pengeluaran dana dari bank serta-merta. Ini perkembangan yang baru dilakukan oleh Bank Negara. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerjasama dengan kementerian berkaitan bagi meneliti keperluan mewujudkan undang-undang anti-ulat tiket. Langkah berkenaan bagi mengekang aktiviti penjualan semula tiket konsert pada harga tidak munasabah daripada terus berleluasa. Memang pada waktu ini di Malaysia kita belum ada undang-undang yang bersifat anti ulat tiket dan oleh sebab itu kita akan teliti bersama dengan kementerian-kementerian yang lain yang mungkin menganjurkan aktiviti program yang ada aspek penjualan tiket sama ada secara online ataupun tidak dan melihat apa peruntukan undang-undang yang perlu diwujudkan untuk mengelak masalah scalping ataupun ulat tiket ini daripada berulang di masa depan. Kita juga ambil maklum ada setengah negara lain, there are other jurisdictions yang akibat daripada insiden-insiden yang sama seperti di Amerika Syarikat, di Australia, hasil daripada konsert-konsert yang besar dan masalah scalping yang berlaku, maka mereka juga telah mewujudkan undang-undang di negara masing-masing. Kita akan teliti kesesuaian pengalaman mereka sama ada langkah dan usaha itu berjaya ataupun tidak. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Terima kasih, Wani. Semua pemain industri dalam sektor semikonduktor perlu mencari jalan penyelesaian bagi mengangkat martabat Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Komitmen itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap semua pemain industri mengadakan kolaborasi dalam menjadikan Malaysia dan Pulau Pinang khususnya hub semikonduktor di rantau ini. Market share dalam bahan-bahan semiconductors ini yang bernilai 1 trilion. Setakat ini Malaysia berada di kedudukan ke-7 di dunia di dalam pengeluaran semiconductors item dan menyumbang kira-kira 13% di dalam whole market. Jadi perbincangan telah saya adakan cara tidak resmi dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang agar Silicon Valley di Pulau Pinang ini bukan saja ditambah luaskan ke seberang, tetapi mungkin kita boleh bekerjasama ya di bawah MIDA dan lain-lain agensi MITI untuk expand semiconductors facilities ini dan kawasan Parlimen Pekan Datuk juga terbuka luas untuk Pulau. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Semicon Southeast Asia 2023 di Bayan Baru. Hadir sama ialah Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Sesi konvensyen ini diadakan setiap tahun di Pulau Pinang dengan membawa pemain industri dalam sektor semikonduktor dari seluruh Asia Tenggara. Bekalan gula di Perak terkawal dan mencukupi tanpa sebarang kenaikan harga. Exco Negeri Perak, Wo Kah Leong berkata hampir 30,000 pemeriksaan telah dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak di seluruh negeri. Hasil pemeriksaan yang dijalankan hanya 5 aduan diterima berkaitan bekalan dan harga gula dengan kesemuanya telah diselesaikan. Makluman semua, gula merupakan salah satu daripada 13 barang kawalan berjadual di bawah peraturan kawalan bekalan 1974. Dan untuk makluman semua juga, bekalan gula di Perak, negeri Perak, 15 daerah adalah terkawal
dan mencukupi keperluan penduduk di negeri ini tanpa sebarang kenaikan harga. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena mesyuarat ketiga tahun pertama persidangan Dewan Undangan Negeri Perak ke-15 di bangunan Darul Rizwan, Ipoh. Sementara itu, sebanyak 264 tapak 5G telah siap dibangunkan di negeri Perak dan sedia untuk diakses oleh pengguna. Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Perak Muhammad Azlan Helmi berkata, setakat April lalu, kadar ketersediaan perkhidmatan 5G di negeri itu telah melebihi 45.8% populasi di dalam kawasan berpenduduk. Jelasnya, Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan sebanyak 491 tapak 5G akan dibangunkan sehingga hujung tahun ini. Sekiranya terdapat permintaan bagi tujuan perusahaan daripada syarikat-syarikat perusahaan, ketersediaan perkhidmatan 5G di kawasan tersebut akan dilaksanakan oleh DNB mengikut keperluan. Kerajaan negeri mensasarkan hampir 60% kawasan berpenduduk di kawasan negeri Perak mendapat liputan 5G menjelang akhir 2020. Tambahnya lagi, kerajaan negeri terus komited untuk mempercepat perluasan teknologi 5G bagi memastikan masyarakat dapat menikmati jaringan komunikasi yang baik. Beliau yang juga Adun Tanjung Tualang berkata demikian menjawab soalan lisan Adun Simpang Pulai Wong Chai pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Bersempena sambutan 66 tahun kemerdekaan negara, agenda memperkukuh perpaduan dan integrasi nasional terus diperkasa. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2023 bakal berlangsung serentak di 3 lokasi pada 27 Mei ini. Pengisian program secara santai namun padat dengan persembahan menarik untuk para pengunjung akan diadakan di Esplanade Taman KLCC, Maidin Petrajaya Kuching dan One Borneo Hypermall, Kota Kinabalu. Pelancaran itu dijangka dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Ini pelbagai kaum. Lepas tu kita ada orang asing juga di sini. Mereka juga akan datang melihat majlis ni. Jadi tujuan kita nak adakan ni, hasil yang kita nak lihat ni adalah dari di bawah konsep agenda Malaysia Madani, iaitu menyatu padukan semua kaum. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Penganjurannya dapat menjalin keharmonian masyarakat pelbagai kaum sekaligus memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Polis Kelantan bersiap sedia untuk menggerakkan anggotanya bagi mengawal keselamatan menjelang Pilihan Raya Negeri PRN. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata perancangan pihaknya setakat ini adalah mengekalkan kekuatan yang pernah digunakan semasa PRU 15 lepas. Menurutnya, selain soal keselamatan, bantuan kebajikan di tempat mengundi juga diutamakan. Dan kita juga bersedia dari sudut pertembungan ini mungkin melibatkan banyak parti. Kalau dulu hanya 2 parti kalau kita tengok di Kelantan ni kan, tapi sekarang dah jadi satu perkembangan baru. Jadi mungkin dengan itu kita kena bersedia lebih hebatlah dari segi bagaimana kita nak mengawal semasa tempoh berkempen misalnya dan pada hari mengundi itu sendiri. Beliau berkata kepada berita di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang. Terdahulu, beliau merasmikan produk air mineral yang dihasilkan oleh Persatuan Keluarga Polis Perkep IPD Gua Musang. Kadar pengangguran turun lebih 10,000 pada suku pertama 2023 dan harga maksimum tiket penerbangan sehala hanya RM300 sempena Pesta Keamatan. Itu antara inisiatif Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Berikut perinciannya. Pertama, kadar pengangguran turun lebih 10,000 suku pertama 2023. Kedua, harga maksimum kapal terbang hanya RM300 sempena Hari Keamatan. Ketiga, peruntukan RM10,000 untuk setiap MPP UiTM. Keempat, 2 kementerian bekerjasama selesaikan isu air. Kelima, 10 inisiatif kurangkan beban guru diumumkan. Keenam,
peruntukan hampir 100 juta ringgit bagi kuartus polis. Ketujuh, kaunter khas imigresen dibuka untuk jemaah haji. Ke-8, kerajaan teliti pindah akta perkhidmatan pos. Ke-9, kerajaan kenal pasti tanah untuk agro makanan. Dan ke-10, 3 laluan kontra dibuka Julai ini untuk atasi kesesakan. Info niaga, pengeluar pesawat Airbus sedang mengenal pasti kerjasama baharu di Malaysia dalam melaksanakan inisiatif penyahkarbonan sektor aero angkasa. Ini berangkumi usaha dengan syarikat penerbangan, lapangan terbang, pengawal selia, agensi kerajaan dan pembekal tenaga melalui pendekatan jalinan merentas sektor. Presiden Airbus Asia Pacific, Anand Stanley berkata pihaknya akan mengambil kira faktor kemampanan sebagai tunjang utama, dia termasuk dari segi memperbarui kumpulan pesawat. Older generation fleets with more fuel-efficient aircraft. This is exactly what Malaysia Airlines and AirAsia are already doing with the addition of the A320neo family, the A330neos, and the A350s to their fleets. These aircraft bring a reduction in fuel consumption. Beliau berkata demikian kepada media di meja bulat bersama media di Ibu Negara. Menurut beliau lagi, generasi terkini pesawat ini dapat mengurangkan penggunaan bahan api dan pelepasan karbon kira-kira 25%. Bursa Malaysia dibuka rendah sedikit pagi tadi, namun pemulihan dalam saham wajaran tinggi terpilih dapat menghadkan kerugian yang dialami. Setakat pukul 12.30 hari, Bursa Malaysia susut 3.66 mata kepada 1,415.34 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Tenco naik 2.5 sen kepada 54.5 sen. Jet Marvel Group turun 1 sen kepada 23.5 sen. Bahwes meningkat 1 sen kepada 16.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Negeri Sembilan Oil Palms melonjak 19 sen kepada RM3.59 sen. Hapsing bertambah 12 sen kepada RM4.36 sen. Manakala Dutch Lady Milk pula naik 1 sen kepada RM26.30. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika. Pada 9 pagi, ringgit diniagakan pada 4.54 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.37 dan berada pada 3.27 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.64 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.90 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.11. Majlis Pelancaran Logo dan Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 akan diadakan pada 27 Mei 2023, Sabtu pukul 11 pagi di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur, Maidin Putrajaya, Kuching Sarawak dan One Borneo Harbour Mall, Kota Kinabalu, Sabah. Orang ramai dijemput hadir. Saksikan siaran secara langsung di TV1 dan platform media sosial berikut. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak, berkesan literasi digital. Baik, sedikit berita sukan. Piala Ketua Menteri Melaka berpotensi menjadi medan mencukil bakat baru dalam persediaan menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak. Itu pandangan Presiden Persatuan Sepak Takraw Melaka PASTAM Dato' Akramuddin Abdul Aziz. Jelas beliau, 2 kategori akan dipertandingkan iaitu bawah 21 tahun dan atas 21 tahun dengan 34 regu akan terlibat dalam kejohanan itu.
Saya Kertas Kerja telah pun kami buat. Kita akan buat dalam bulan Julai nanti. Dan kita akan memaklumkan kepada pihak Majlis Sukan Negeri Melaka. Pihak Majlis Sukan Negeri Melaka telah pun bersetuju untuk kita mengadakan kejohanan yang sedemikian rupa. Dan saya percaya kejohanan ini akan berjaya mengumpulkan pemain-pemain bawah 21 tahun untuk kita mengambil mereka ini mewakili Melaka pada sukma yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis memperkenalkan pemain Melaka Titans bagi kejohanan Liga Sepak Takraw STL 2023. Dalam pada itu, skuad Melaka Titans yakin mampu memberi cabaran kepada pasukan lain dalam sangan Liga Sepak Takraw STL selepas kembali layak beraksi di Liga Premier musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Melaka Titans, Khairul Anwar Ibrahim, beliau percaya barisan pemainnya mampu memberi tentangan sengit biarpun dianggap underdog dalam kejohanan itu. Jelas beliau, sasaran utama pasukannya pada kejohanan tersebut adalah untuk berada dalam kelompok 4 terbaik Liga. Kalau ikutkan saya tak anggap itu satu kelemahan pada pasukan Melaka. Jadi saya memang panggil dia orang. Saya percaya dengan kelebihan yang dia orang ada, pengalaman yang dia orang beraksi di peringkat kebangsaan juga international. Jadi saya memang menagih harapan saya untuk pemain-pemain berpengalaman ni membantu pemain-pemain muda daripada Melaka. Kejohanan Badminton Malaysia Master 2023, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia Sowi bersedia berdepan pemenang pinggan emas Sukan Si Kemboja Pramudya Kusumawardana Yeremia Rabitan pada perlawanan pusingan awal petang ini. Saya rasa memang kita boleh tahu dekat men's double pun bukan senang lah lawan siapa pun, and then dia orang pun baru ambil gold medal kan dekat SEA Games. So kita memang ambil ni as a setiap match pun important, tak kisah lawan siapa, tak kisah senang ke tak senang ke, kita pun fokus dengan apa yang harus buat lah on court. Berita tengah hari berakhir di sini. Saksikan visual acara pembukaan pertunjukan Udara 523 yang membuka tirai secara rasmi hari ini. Saya Muhammad Shah Musa, terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan saya sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wow.